Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bidang yang seterusnya untuk hari ini tahun 5 iaitu bidang ibadah pelajaran yang ke-14 bertajuk solat berjemaah. Saya yakin dan percaya kita semua pernah melaksanakan solat berjemaah sama ada di sekolah maupun di rumah ya. Okey. Kalau tengok awak boleh buka buku teks muka surat 138. Kalau awak perhatikan dekat sini ada dialog yang berlaku dalam keluarga dia. Okey. Adik dia tanya, "Abang, mari kita solat berjemaah bersama-sama." Abang dia pun kata, "Baiklah." Ayah dia pun kata, "Jika kita solat bersendirian, kita tidak mendapat pahala seperti solat berjemaah. Tetapi, jika kita solat berjemaah, kita semua akan mendapat 27 ganjaran pahala." Maknanya ganjaran pahala bila bersolat berjemaah ni lebih banyak daripada solat bersendirian. Okey. Dekat bawah ni daripada hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdhulu salatal fazzi bi 27 darajah." Maksudnya salatul jamaah iaitu solat berjemaah, tafdhulu salatul fazzi iaitu melebihi solat seorang diri, bi 27 darajah iaitu bermaksud dengan 27 darajat. Itu Nabi Muhammad bersabda. Okey, muka surat 139, fahami cerita di bawah. Okey, dialog antara satu kumpulan lah, study group lah ni. Okey, yang pertama dia kata, "Siapa tahu apa itu solat berjemaah?" Kawan dia pun kata, "Solat beramai-ramai." Okey, kemudian ketua dia tu bagi tahu lagi, "Betul, tetapi yang lebih tepat ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Itu maksud solat jemaah." Okay, saya ulang lagi sekali, maksud solat jemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Okey. Ini hukum solat berjemaah. Okey, hukum solat berjemaah terbahagi kepada dua, iaitu solat fardu yang 5 waktu tu dan solat Jumaat. Okey, solat fardu yang 5 waktu ni hukumnya ialah fardu kifayah, manakala solat Jumaat ialah fardu ain bagi lelaki yang cukup syarat. Fardu ain ni maksudnya wajib dilakukan. Okey. Sukanya Ustazah ingatkan awak semua, untuk menjadi imam kita perlu mempunyai akhlak dan bacaan yang baik. Bacaan yang baik itu penting. Okey. Okey, seterusnya lafaz niat solat berjemaah menjadi imam. Okey, lafaz solat, bila kita solat berjemaah, kalau kita jadi imam, lafaz niat solat kita berbeza, bukan adaan lillahi ta'ala. Tapi sebaliknya, contohnya solat subuh, kita akan bila kita jadi imam, akan ditukarkan bacaan niat kita. Niat solat tu akan jadi usalli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Kena ada imaman lillahi ta'ala kalau kita imam, yang bermaksud sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Manakala kalau kita ni merupakan makmum, jadi kita punya lafaz niat tu bertukar jadi makmuman, dengan itu yang berbunyi usalli fardhus subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey. Kelebihan solat berjemaah. Kenapa kita disarankan untuk solat berjemaah? Di sini dinyatakan 8 kelebihan. Yang pertama ialah mendapat keberkatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kedua, beroleh pahala 27 kali ganda bersesuaian dan bertepatan dengan sabda Nabi Muhammad tadi. Yang ketiga, dicintai Allah. Keempat, mengukuhkan ukhuwah sesama Islam. Mengukuhkan ukhuwah sesama Islam ni maksudnya mengukuhkan hubungan silaturahim kita. Yang kelima, meningkatkan semangat berpasukan dan bekerjasama. Yang keenam, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua.
Membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua ni maksudnya kan bila imam kita jadi makmum, bila imam sebut Allahu Akbar, kita pun rukuk. Sami Allahu liman hamidah, kita pun i'tidal. Jadi kita mendengar arahan daripada ketua, kita pun laksanakan perbuatan tu. Itu membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Yang ketujuh, melatih diri menepati masa. Sebab solat berjemaah ni kebiasaannya dilaksanakan menepati masa. Masuk je waktu solat, terus solat berjemaah, sama ada di masjid ataupun sebagainya. Tak ada solat berjemaah yang dilewatkan kecuali ada disebabkan hal-hal yang tertentu. Dan yang terakhir ialah menambah khusyuk dalam solat. Sebab apa? Salah satu sebab menambahkan khusyuk dalam solat ni, contohnya kalau imam baca dengan bacaan yang sangat merdu, secara automatik kita akan rasa khusyuk. Berbanding yang kita solat sendirian ni akan ada rasa timbul pemikiran lain ataupun berkhayal ketika solat. Okey, itu kelebihan solat berjemaah. Manakala muka surat 141 ni membicarakan tentang syarat-syarat sah solat berjemaah. Solat berjemaah pun ada syarat-syarat sah dia. Okey, kat sini dinyatakan 6 syarat sah solat berjemaah. Yang pertama sekali, makmum berada di belakang imam. Maknanya makmum mesti berada di belakang imam, bukannya imam duduk belakang, makmum di depan. Yang kedua, makmum berniat mengikut imam. Jadi kalau kita jadi makmum, kita kena sebut makmum mengikuti imam. Kalau kita tak ada sebut makmuman, maknanya tak ada pahala 27 pahala, ganjaran pahala itulah. Kemudian, jarak makmum dengan imam tidak terlalu jauh. Jarak ni tak terlalu jauh. Bukannya imam dalam masjid, makmum dekat rumah. Itu tak jadi solat berjemaah. Dia kena dalam satu tempat dan berdekatan. Kemudian, lelaki yang baligh tidak boleh mengikut imam perempuan. Lelaki yang baligh ni maksudnya yang cukup umur, tidak boleh mengikut imam perempuan. Imam ni bukan orang lelaki je boleh jadi imam, perempuan pun boleh. Tapi perempuan hanya boleh jadi imam kepada perempuan sahaja dan juga kepada budak-budak lelaki ni yang belum baligh. Jadi kena ingat, lelaki yang baligh tidak boleh mengikut imam perempuan. Kemudian yang kelima, makmum mengetahui pergerakan imam sama ada melihat, mendengar suara imam atau melihat pergerakan makmum yang lain. Yang ni syarat dia. Maksudnya makmum mengetahui pergerakan imam sama ada dari 3 segi. Contohnya masjid tu besar. Kalau di Mekah kawasan untuk solat tu luas. Kalau kita duduk di bahagian belakang sekali, kita kena ikut syarat ni. Syarat 3 syarat ni. Sama ada kita dapat tak imam tu, kita dapat lihat tak imam tu. Kalau kita tak dapat lihat imam, kita boleh dengar suara imam. Kalau kita tak boleh dengar suara imam, kita boleh melihat pergerakan makmum yang lain. Maknanya orang sebelah kita, depan kita, kita boleh tengok pergerakan tu untuk mengikut imam yang berada di hadapan. Kalau ketiga-tiga syarat ni tidak dapat ditepati, maknanya kita tidak sah lagi dalam solat berjemaah. Okey. Tapi zaman sekarang ni tak ada masalah kalau solat di masjid ataupun di kawasan yang lapang sebab menggunakan pembesar suara. Jadi tak ada masalah lah. Kemudian, yang penting soft barisan solat tu jangan terputus. Jangan terputus daripada soft. Okey, yang seterusnya ialah perbuatan makmum tidak mendahului imam. Perbuatan makmum tidak mendahului imam ni maksudnya, contohnya makmum dah sujud, imam baru duk rukuk. Tak boleh lah. Dia kena makmum ni tidak boleh mendahului perbuatan imam. Itu syarat sah solat berjemaah. Okay, kalau tengok info di bawah tu dia bagi tahu, sekiranya makmum berada di hadapan imam, maka terbatal solatnya. Jika makmum selari dengan imam, maka makruh hukumnya. Maksudnya sini, kalau makmum kita ikut imam, tapi pergerakan solat kita lebih cepat daripada imam, maka secara automatik terbatallah solat kita. Tapi kalau pergerakan kita ni selari dengan pergerakan imam, hukumnya di situ ialah makruh. Okey, jika makmum selari dengan imam, maka makruh hukumnya. Maksudnya di sini imam sujud, kita sujud dalam masa yang sama. Selari dengan perbuatan imam tu,
Di situ hukumnya makruh. Okey. Jadi hari ini sampai sini sahaja untuk berkaitan dengan solat berjemaah. Kedudukan solat berjemaah dan sebagainya tu Ustaz akan ceritakan balik pada minggu hadapan. Sebab minggu hadapan kita akan sambung lagi tajuk yang sama. Okey.